Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, murid-murid apa khabar? Cikgu doakan semoga semuanya sihat. Alhamdulillah. Okay, dah lama kita tak bersua. Okay, cikgu harap semuanya baik. Okay, dan jangan lupa kerja-kerja yang cikgu hantarkan. Okay, siapkan dia. Okay, hari ini cikgu akan buat rakaman berkaitan dengan sintaksis, iaitu berkaitan dengan ayat dalam bahasa Melayu. Okay, pelajar-pelajar cuba kita tengok dulu. Okey, antara ayat-ayat yang ada dalam bahasa Melayu ialah binaan ayat, iaitu subjek dan predikat. Okey, binaan ayat songsang, binaan pola ayat, okey, ayat aktif kepada ayat pasif kepada ayat aktif, ayat majmuk kepada ayat tunggal. Okey, ayat tunggal kepada ayat majmuk, ayat tanya dengan kata tanya, ayat tanya tanpa kata tanya, jenis-jenis ayat dan lain-lain lagi. Okey, sebenarnya sintaksis ini banyak. Okey, tapi untuk pagi ni, okey, cikgu akan terangkan berkenaan dengan 3 je, 1, 2, 3, iaitu binaan ayat songsang dan pola ayat. Kenapa cikgu pilih 3 ni? Okey, untuk cikgu terangkan sekali. Sebab ketiga-tiga ni ada kaitan. Apabila satu ayat, kita akan dapat cari subjek dan predikat. Secara tak langsung kita akan dapat buat ayat songsang dan juga kita akan boleh buat binaan plot ayat. Okey, belajar. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan ayat? Okey, ayat ialah daripada perkataan, iaitu anak orang itu sedang tidur. Satu-satu patah perkataan itu kita panggil perkataan. Okey, lepas tu daripada perkataan dia akan pergi kepada frasa, iaitu anak orang itu sedang tidur. Daripada frasa dia akan pergi kepada klausa. Okey, iaitu gabungan di antara frasa-frasa tersebut. Anak orang itu sedang tidur dan klausa dia akan membentuk ayat yang lengkap. Kalau kita tengok sekali imbas, ayat dengan klausa ni sama sahaja. Cuma yang bezanya ialah, dalam penulisan, ayat dimulai dengan huruf besar dan diakhiri oleh tanda noktah, tanda tanya atau tanda seruan. Sebab tu kalau murid-murid buat ayat, kalau mula dengan huruf kecil, kalau tak ada tanda noktah dekat ujung, itu bukan dipanggil ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap mesti mula dengan huruf besar dan mesti diakhiri dengan tanda noktah. Seterusnya kita pergi kepada binaan ayat. Dari segi binaan, ayat bahasa Melayu terbahagi kepada dua bahagian. Iaitu subjek ataupun kita panggil dia judul ayat. Subjek ini merupakan bahagian yang diterangkan ataupun kita panggil dia pelaku ataupun kita panggil dia orang dan sebagainya. Yang kedua ialah predikat, bahagian yang menerangkan atau menceritakan subjek. Jadi pelaku adalah subjek, apa yang dibuat oleh pelaku itu dipanggil predikat. Dia menceritakan apa yang dilakukan oleh subjek. Seterusnya cuba kita tengok. Dalam binaan ayat, contoh kita tengok subjek dan predikat. Ahmad guru bahasa Melayu. Sekarang ni kita tengok mana subjek. Pelakunya ialah Ahmad. Pelakunya ialah Ahmad. Jadi guru bahasa Melayu itu adalah predikat. Dia menceritakan sebenarnya Ahmad ni siapa? Ahmad ni adalah guru bahasa Melayu. Jadi Ahmad ni kita panggil dia subjek dan guru bahasa Melayu kita panggil predikat. Kita nak tahu subjek dan predikat. Seterusnya kita tengok Abu membeli stamp. Yang pelakunya ialah Abu. Kenapa dengan Abu? Abu ni dia membeli stamp. Jadi membeli stamp ni ialah perbuatan, melakukan, menceritakan. Jadi dekat sini Abu ialah subjek, membeli stamp adalah predikat. Sama juga dengan ayat seterusnya ialah suara Sakila merdu sekali. Suara Sakila ni adalah pelaku. Dia menceritakan dengan suara Sakila ini merdu sekali. Jadi suara Sakila adalah subjek, merdu sekali adalah predikat. Dan akhir sekali ialah Pak Ali ke laut. Pak Ali ialah subjek. Ke laut itu adalah predikat. Sebab ke laut tu dia menceritakan aktiviti Pak Ali. Jadi itulah yang kita katakan untuk mencari dalam satu ayat ada subjek dan predikat. Daripada subjek dan predikat ni kita boleh jadikan dia step yang kedua ialah ayat songsang. Kalau susunan biasa, subjek di depan, predikat di belakang. Kalau susunan songsang, predikat di depan, subjek di belakang. Murid-murid cuba kita tengok. Sebelum pada tu cikgu terangkan, susunan ayat biasa, subjek, predikat. Susunan ayat songsang ni terbagi kepada beberapa yang kita boleh buat. Yang pertama ialah pendepanan seluruh predikat. Maksudnya subjek tadi letak dekat depan,
predikat tadi letak dekat depan, subjek tadi kita letak dekat belakang. Yang kedua ialah pendepanan sebahagian daripada predikat. Jadi kalau kita tengok, okey, kita cari perkataan frasa kerja. Okey, dalam predikat tadi ada tak frasa kerja? Atau ada tak frasa adjektif? Atau ada tak frasa seni nama? Kalau ada, kita boleh bawakan dia ke depan. Okey, itu maksudnya pendepanan sebahagian daripada predikat. Okey, cuba kita tengok. Baik, ayat susunan biasa, pendepanan seluruh predikat. Okey, Ahmad guru bahasa Melayu. Tadi kita tengok Ahmad adalah subjek, guru bahasa Melayu adalah predikat. Jadi bila ayat ni ayat susunan biasa. Bila ayat susunan songsang, dia akan jadi guru bahasa Melayu Ahmad. Maksudnya guru bahasa Melayu ini adalah predikat tadi dibawa ke depan. Okey, jadi subjek tadi kita bawakan dia ke belakang. Okey, itu namanya ayat susunan songsang. Okey, seterusnya kita ambil yang kedua, Abu membeli stem. Okey, jadi dekat sini Abu adalah subjek, membeli stem ialah predikat. Bila kita songsangkan, dia akan terbalik. Membeli stem Abu. Okey, membeli stem tu adalah predikat, Abu adalah subjek. Okey, sama juga dengan suara Syakila merdu sekali. Okey, jadi bila songsangkan dia ialah merdu sekali suara Syakila. Dia terbalikkan. Dan okey, murid-murid belas Okey, seterusnya kita pergi kepada step seterusnya, pendepanan sebahagian daripada predikat. Okey, murid-murid cuba tengok ayatnya. Okey, ayat susunan biasa. Beberapa orang yang disyaki memasuki bilik guru pada minggu lepas telah dipanggil untuk membantu siasatan. Okey, dekat sini yang pertama langkahnya ialah kita cari dulu mana subjek dan mana predikat. Okey, beberapa orang yang disyaki memasuki bilik guru pada minggu lepas telah dipanggil untuk membantu siasatan. Jadi subjeknya ialah beberapa orang yang disyaki memasuki bilik guru pada minggu lepas telah dipanggil untuk membantu siasatan, itu adalah predikat. Jadi untuk kita nak gunakan pendepanan ni, biasanya kita letakkan nombor lagi senang. Okey, jadi semua subjek kita letak nombor 1. Okey, telah dipanggil. Okey, ini telah ni ialah telah dipanggil, ini adalah kata kerja. Jadi okey, satu step. Okey, pendepanan kata kerja untuk membantu siasatan. Untuk ini adalah kata sedi. Jadi kita letak dia nombor 3. Nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Baik. Okey, kita tengok. Okey, yang pertama ayat songsangnya ialah telah dipanggil untuk membantu siasatan beberapa orang yang disyaki memasuki bilik guru pada minggu lepas. Okey, ini kita panggil pendepanan seluruh. Maksudnya predikat tadi, semua predikat tadi telah dipanggil untuk membantu siasatan, kita bawa dia ke depan. Manakala subjek tadi kita bawa dia ke belakang. Itu step yang pertama. Step yang kedua ialah okey, telah dipanggil beberapa orang yang disyaki masuk ke bilik guru pada minggu lepas untuk membantu siasatan. Telah dipanggil ini adalah kata kerja. Jadi kita letak kata kerja kat depan. Okey, beberapa orang yang disyaki memasuki bilik guru pada minggu lepas, itu dipunyai subjek dia. Dan untuk membantu siasatan. Untuk membantu siasat ni, okey, ini boleh kita panggil dia sebagai penerang ataupun keterangan. Okey, itu step yang kedua. Yang ketiga ialah okey, untuk membantu siasatan telah dipanggil beberapa orang yang disyaki memasuki bilik guru pada minggu lepas. Okey, ini kita tengok untuk adalah kata seni nama. Jadi kita bawa pendepanan frasa seni nama. Kita bawa ke depan frasa seni nama. Okey, untuk membantu siasatan telah dipanggil beberapa orang yang disyaki memasuki bilik guru pada minggu lepas. Okey, ini adalah beberapa cara-cara untuk kita membuat ayat songsang. Dan yang paling senang sekali tadi ialah kita bawakan semua subjek ke belakang dan kita bawa predikat ke depan. Bila kita dapat tahu dalam satu ayat tu mana subjek dan mana predikat. Baik, seterusnya kita pergi kepada pola ayat. Okey, yang ketiga ialah pola ayat. Kenapa pola ayat ni? Okey, pola ayat ni berkaitan dengan subjek dan predikat. Bila kita tahu subjek dan predikat, kita boleh buat pola ayat. Okey, cuba kita tengok. Okey, pola ayat dasar, ada 4 pola ayat dasar dalam bahasa Melayu baku, iaitu okey, frasa nama, okey, campur frasa nama. Okey, singkatan dia FN tambah FN. Okey, yang kedua ialah frasa nama tambah frasa kerja, FN tambah FK. Frasa nama tambah frasa adjektif, FN tambah FA. Frasa nama tambah frasa seni nama, FN tambah FS. Baik, dekat sini murid-murid, subjek, semua subjek adalah frasa nama. Okey, semua subjek adalah frasa nama. Manakala predikat, kita tengok lepas pada subjek, kita tengok perkataan yang pertama,
Ataupun perkataan yang kedua, okey, adakah dia perasa nama, perasa kerja, perasa adjektif atau perasa seni nama? Okey, cuba kita tengok contoh ayat. Okey, kita ambil ayat yang sama sebab kita nak menunjukkan ada kaitan. Okey, Ahmad guru bahasa Melayu. Okey, Ahmad ialah subjek. Jadi sudah pastinya subjek tadi cikgu kata adalah perasa nama. Okey, guru. Guru tu kata guru tu ialah perasa nama. Jadi bila perasa nama, maka akan jadilah pola ayat dia perasa nama tambah perasa nama. Okey, seterusnya kita tengok Ali membeli stem. Ali adalah perasa nama. Membeli ialah perasa kerja ataupun kata kerja. Jadi pola ayatnya perasa nama tambah perasa kerja. Okey, jadi FN tambah FK. Okey, yang ketiga suara Sakila merdu sekali. Okey, suara Sakila adalah perasa nama. Merdu kata apa? Merdu ialah kata adjektif. Jadi perasa nama tambah perasa adjektif. Jadi pola ayatnya FN tambah FA. Manakala Pak Ali ke laut. Pak Ali adalah perasa nama. Ke adalah perasa seni. Jadi pola ayatnya ialah perasa nama tambah perasa seni. Jadi apa kaitannya ketiga-tiga ayat tersebut dengan subjek dan predikat? Okey, jadi ketiga-tiga ayat tersebut subjek dan predikat ialah bila kita tahu satu ayat, kita dapat pecahkan subjek dan predikat. Kita secara tak langsung kita boleh buat ayat songsang dan juga kita boleh buat pola ayat. Okey, pelajar-pelajar dapat faham semua? Okey. Jadi cikgu harap semuanya dapat faham apa yang cikgu terangkan, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.